Allahumma sholli Allah Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Cuba tengok dalam FB. Ikan Nabi Ummi Wala Alihi Wa Sahbihi Wa Sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Minta maaf. Dah masuk. Hah? Dah masuk. Betul lah, ada tak ada orang komen. Bandar surau anu. Surau anu. Kan? Surau anu. Bandar Sumatera Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin. Jadi selepas pengarang kitab ni Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala menulis Bismillahirrahmanirrahim dan mengucap
pujian pada Allah Ta'ala dengan tulisan Alhamdulillah, maka beliau pun menulis tulisan selawat. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin. Dan rahmat Allah. Diterjemah salah itu artinya rahmat Allah. Wassalam dan salamnya. Salam Allah Ta'ala atas penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi Muhammad SAW ni penghulu segala anbiya, segala nabi-nabi, dan segala pesuruhnya, yakni mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Dan atas keluarganya, keluarga Nabi SAW, dan sahabatnya, sahabat SAW, dan yang mengikut bagi mereka itu wa tabi'in, mengikut Rasulullah, mengikut keluarga Rasulullah. Okey, jadi kita nak sentuh sedikit berkaitan dengan solawat. As-solah. Kita punya selawat lah. Selawat Melayu cakap. Sebenarnya solawat. Sod, huruf sod. Solah. Jadi solah. Jadi solah ataupun selawat kata Nabi Muhammad SAW ni adalah perintah daripada Allah Ta'ala. Dan Allah menyebut, biasa kalau dengar khutbah Jumaat tu, pada khutbah yang kedua, tuan khatib, yakni orang yang berkhutbah ataupun tu imam yang berkhutbah tu, dia akan baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, sentiasa berselawat kata Nabi Muhammad. Allah dan para malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Hendaklah kamu semua mengucapkan selawat dan salam. Okeylah. Jadi para ulama rahimahullah taala mengatakan hukum berselawat kata Nabi Muhammad SAW ini wajib. Apa hukum selawat kata Nabi Muhammad SAW? Wajib. Sebab Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang beriman, ucaplah selawat ke atasnya. Jadi wajib. Cuma tempat bila yang wajib tu ulama berselisih pendapat. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, dia kata yang wajib kita selawat ni hanya dalam solat, dalam semayang. Dalam semayang. Mayang fardu, mayang sunat, mayang mayat. Bila yang wajib tu? Maknanya dalam semayang lah. Selepas kita habis selesai baca tahiyat akhir. Selepas habis baca tahiyat akhir, memang kita wajib berselawat. Sebab salah satu rukun semayang, wajib selawat kata Nabi SAW. Yang kita baca tu lah. Habis ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pada tahiyat akhir kita pun selawat. Itu rukun semayang. Jadi kalau tak baca selawat tu, tak sah semayang. Dia semayang mayat. Tak? Semayang mayat, kita takbir yang pertama baca Fatihah. Takbir yang kedua baca selawat dan Nabi SAW. Takbir yang ketiga, kita doa kebaikan untuk si mati. Takbir yang keempat semayang mayat, kita bagi salam. Cuma sunat doa lepas takbir yang keempat tu. Jadi rukun dia salah satu semayang mayat ada selawat. Selawat pada semayang mayat mesti dibaca pada selepas takbir yang kedua. Kenapa semayang mayat mesti baca selawat tu pada takbir yang kedua? Kerana pada takbir yang ketiga kita akan doa kebaikan untuk si mati. Jadi kena dahulukan dengan selawat sebab ada hadis yang menerangkan doa-doa ni tergantung mafhum hadis lah. Jadi dengan selawat tu barulah diterima. Wallahu a'lam. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia kata wajib tu dalam semayang. Ada setengah ulama kata wajib selawat ni bila sahaja disebut nama Nabi SAW. Berpandu dengan hadis al-bakhilu, orang yang kedekut itu. Kan? Orang kedekut tu idza zukira ismi indahu, iaitu apabila disebut, bila disebut nama aku di sisi je,
Man zukira ismi indahu, mana orang yang disebut namaku di depannya, falam yusalli alayya, maka dia tak selawat ke atasku. Orang kedekut tu Rasulullah kata orang yang bila di depan dia tu atau dia dengar nama Nabi SAW, dia tak selawat, itu kedekut. Jadi ulama kata bila sebut nama Nabi Muhammad, kita wajib selawat sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi para ulama membahaskan selawat ni ada berapa kategori. Jadi dalam kitab Bajuri dia kata ada 3 kategori. Pertama, selawat daripada Allah. Yang kedua, selawat daripada para malaikat. Yang ketiga, selawat selain daripada Allah dan malaikat, termasuklah manusia, jin, pohon, pokok-pokok, batu, pasir, planet-planet ke apa ke, semua selawat. Jadi kalau Allah berselawat macam innallaha, sesungguhnya Allah. Allah, innallaha wa malaikatahu, dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, berselawat atas nabi. Jadi Allah berselawat maksudnya ar-rahmah. Ar-rahmatu al-maqrunatu bit-ta'zim. Rahmat yang Allah curahkan, rahmat disertakan dengan at-ta'zim. Ta'zim ni apa? Penghormatan. Itu makna selawat daripada Allah, kata ulama lah. Mana bila Allah berselawat pada Rasulullah, bermakna Allah mencurahkan rahmat dan memuliakan Nabi SAW. Hanya Allah saja yang tahu apa makna selawat dia tu. Hakikat selawat. Cuma ulama kata rahmat. Rahmat Allah ni luas lah. Dalam rahmat ada hidayat, dalam rahmat ada keampunan, dalam rahmat Allah ada diangkatkan darjat, dalam rahmat Allah ada dimasukkan syurga, dalam rahmat Allah diberikan ma'rifah, dalam rahmat Allah diberikan rezeki yang barakah, dalam rahmat Allah diberikan kita dapat bergaul dengan orang yang baik-baik. Macam-macam lah makna rahmat Allah ni, terlampau luas lah. Tak tertafsir di kita. Dan Allah memuliakan Nabi SAW. Kalau para malaikat selawat, itu maknanya al-istighfar. Makna malaikat memohon keampunan. Memang Rasulullah tu Allah ampun dah. Lain pada tu, lain pada Allah dan malaikat, maknanya tadarru' wa du'a. Makna menghinakan diri dan doa. Jadi kalau kita selawat pada Nabi SAW, bermakna kita ada tadarru', menghinakan diri, merendahkan diri, dan juga kita ada doa. Sebab selawat tu, siapa selawat pada Rasulullah sekali, man shalla alayya sallallahu alaihi biha asyran. Siapa selawat pada Rasulullah, Allah akan selawat dia 10 kali. Satu selawat balas 10 kali. Jadi dalam ayat tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau kita bergaji nahwu, inna tu harfu taukid, betul tak? Sesungguhnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna tu fi'il mudhari'. Dia panggil apa? Bahasa Inggeris panggil present tense sama future tense. Jadi fi'il mudhari'. Jadi bila ada perkataan inna sebelum perkataan fi'il mudhari', jadi bermakna perbuatan itu berkekalan. Kan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikatnya yusallu, sentiasa berselawat kata Nabi Muhammad. Itulah tafsiran para ulama lah, wallahu a'lam. Ulama kata ayat ni menunjukkan keagungan Nabi SAW. Sebab Nabi Adam alaihi salam, Allah perintah malaikat sujud pada Nabi Adam. Tapi Allah tak buat pun sujud tu. Allah perintah je. Itu pun lepas Nabi Adam ditiupkan roh dalam badannya. Okeylah. Tapi Nabi SAW, Allah dia kata dia selawat. Kan? Allah tak puasa, Allah tak pergi haji, Allah tak berzakat, kan? Kata ulama lah. Tapi selawat Allah buat. Jadi besarnya kelebihan berselawat. Kelebihan berselawat. Dan dalam hadis kata man nasiya
as-salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Siapa-siapa yang lupa berselawat ke atas aku, maka sesungguhnya dia telah tersesat jalan ke syurga. Jadi orang yang banyak selawat, dia tak akan sesat jalan ke syurga. Orang yang rajin selawat. Nak selawat, saya banyak. Ada satu sahabat nama Ubay bin Ka'ab, dalam kitab Fadilat Selawat, ditulis oleh Syekhul Hadis Muhammad Zakaria Kandalawi rahmatullah alaih. Dia buat satu hadis. Mahfum hadis tu satu sahabat nama Ubay bin Ka'ab. Panjanglah hadis tu kan. Jadi cerita dia, Rasulullah, dia nak selawat pada engkau, saya banyak. Rasulullah kata, pulang engkau. Dia kata kalau apa ni? Tengoklah ada dia punya terjemahan ni. Kan? Dia kata Ubay bin Ka'ab, dia kata dari Rasulullah, berapa lama, berapa banyak, dia kata aku nak berselawat pada engkau ya Rasulullah. Kan, berapa banyak, berapa lama aku nak selawat pada engkau Rasulullah, berapa banyak. Betul, Rasulullah penjawab, sebanyak mana yang kau mampu. Berapa banyak kau nak buat. Dia nak satu hari berapa banyak nak buat. Rasulullah kata, buatlah mana yang kau boleh. Dia tanya lagi, kalau 1/4, 1/4, Rasulullah kata terpulang kepada engkau. Tapi kalau kau tambah, lebih baik. Kemudian dia tanya lagi, kan, kalau setengah daripada hari tu, separuh, dari 1/4 ni separuh pula. Rasulullah kata pulang pada kamu, tapi kalau menambah lebih baik. Ubay tanya lagi, kalau 2/3, Rasulullah sana kata bergantunglah, terpulang pada engkau, tapi kalau tambah lagi baik. Dia tambah. Kemudian tanya lagi, ya Rasulullah. Zubair kata, wahai Rasulullah, sekarang ni aku nak habiskan seluruh masa aku itu untuk selawat ke atas kamu. Sepanjang hari nak selawat je. Semayang buatlah, bukan tak semayang langsung. Dia nak habis sepanjang hari dia nak selawat. Rasulullah kata, kalau kamu buat demikian, kan, maka segala kebimbanganmu akan dihapuskan dan segala dosa-dosamu akan diampunkan. Makna selawat ni tak ada had. Banyak kan, sehari semalam nak ada ulama sampai 10,000, kita nak habis 100 pun. Kurang-kurang pun ada ulama kata 300 sehari. 300 sehari. Ikutlah. Ada yang buat 1,000. Kemudian, kalau ibadat lain, dalam kitab Riyadhus Shalihin, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dia ni Rasulullah dapat tahu, dia bangun setiap malam. Mayang. Malam bangun, baca Quran. Khatam. Inilah banyak baca Quran, banyak semayang. Lepas tu puasa hari-hari. Rasulullah jumpa dia. Rasulullah tanya, betul ke apa? Betul. Rasulullah SAW kata, ngantuk tidurlah. Kalau puasa tu, buatlah. Kan? Sebulan 3 kali. Sebab satu hari dia balas 10 kebaikan. Satu amalan kebaikan dia balas 10. Mafhum hadis lah. Kalau 3 hari, makna 30 hari lah. Walaupun puasa 3 hari. Dia kata dia mampu. Rasulullah kata kalau macam tu, puasa sehari, 2 hari buka. Dia kata dia mampu. Rasulullah kata je lah, buat puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka. Dia nak banyak-banyak kan. Dia kata dia mampu-mampu. Akhirnya bila tua, dia rasa tak larat lah. Mafhum hadis lah. Jadi maknanya ibadat semayang ke, puasa ke, Rasulullah ada bagi had. Tapi selawat ni Rasulullah tambah. Jadi besarnya nilai selawat. Dalam selawat ni kata ulama, ada zikir dan ada ingat dengan Nabi SAW. Dan selawat ni kalau segi kata almarhum Tok Guru kita, dia kata disebabkan kita ni Allah jadikan pada air mani. Kan? Air mani. Jasad kita ni, badan kita ni, Allah jadikan daripada air mani, keluar daripada lubang yang hina. Wa ja'alna sulalatan mimma imahin. Mana kami jadikan keturunan Nabi Adam tu daripada air yang hina. Jadi kita kena, sebab jasad ini bekas roh.
Badan kita lah bekas untuk masukkan roh. Jadi bekas ni kotor. Dijadikan daripada air yang hina. Makan nasi jadi tai, minum air jadi kencing, berpeluh, busuk badan jasad ni. Bila mati, busuk badan ni. Jadi supaya bekas roh ni bersih, kan, agar dengan kita nak bersihkan tu dengan selawat, satu darah daripada darah-darah kejinan. Sebab kita ni, tok nenek kita ni bela hantu, bela jin. Orang Melayu lah, bukan orang Melayu je, orang lain pun juga. Kan, bela polong, bela saka. Dia kena selawat lah. Sebab iblis tak selawat. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, wahai orang beriman, hendaklah kamu berselawat. Jadi iblis tak selawat. Orang beriman ni selawat. Dan siapa selawat, Rasulullah SAW bagi mafhum hadis, ada malaikat akan bawa selawat dan salam kita ni menghadap Allah. Lepas tu Allah kata, sampaikan selawat ni dan salam ni kepada kubur hamba-Ku. Malaikat bawa, kan, bawa selawat ni, baca depan Rasulullah. Rasulullah kata, roh aku akan dikembalikan untuk jawab selawat dan salam tersebut. Banyaklah hadis menerangkan tu. Jadi bermakna orang yang banyak selawat ni, banyaklah doa. Sebab bila kita bagi selawat, bagi salam, kita akan disebut, malaikat akan sebut, ya Rasulullah, kan, Abdullah bin Abu ni selawat kepada engkau. Rasulullah akan jawab, jawab selawat dan salam tu. As-salam artinya sejahtera. Maknanya orang tu mendapat doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita selawat, Rasulullah akan jawab. Rasulullah terima, nama kita akan disebut depan Rasulullah SAW. Rasulullah kenal lah kita. Dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub, ada satu orang pemuda tu, satu malam dia mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah tak kenal dia. Ya Rasulullah, siapa? Kata, aku mak kau. Tak kenal. Sedangkan para ulama' kau kata, engkau kenal umat lebih daripada ni, sangat kenal umatnya. Rasulullah kata, benar ulama' tu, tapi engkau tak selawat, jadi aku tak tahu nama engkau, tak kenal engkau. Akhirnya dia pun sedar pada dia selawat. Bila dia mimpi sekali jumpa Rasulullah, Rasulullah kenal mana selawat. Dan orang yang dekat Rasulullah SAW di padang mahsyar di kiamat besok, orang yang banyak selawat. Selawat ni juga akan memudahkan lalu titian sirat. Dalam kitab sebagian ulama' kata, selawat itu seolah-olahnya guru murabbi. Selawat itu adalah guru murabbi. Jadi guru yang mendidik. Banyaklah kelebihan selawat ni. Jadi kita kena rajin selawat. Sebab iblis tak selawat. Iblis dia ingat Allah. Dan wa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Dengan kebesaran kau ya Allah, aku nak sesatkan anak cucu Adam ni. Maknanya dia ingat Allah, dia ingat. Cuma iblis dia tak istighfar, dia tak bertobat dan dia tak selawat atas Nabi. Sebab tu mana-mana amalan tarekah mesti ada 3 perkara. Ada istighfar, ada selawat, ada zikir. Ada istighfar, ada selawat, ada zikir. Baru dia jadi amalan orang sufi, dia mesti 3 perkara tu. Istighfar, selawat, zikir. Nak selawat mana, nak power, selawat je lah. Ada orang tanya, mana selawat yang power Ustaz? Buat je lah, power tak power. Panjang ke pendek ke, buat kerana Allah. Buat kerana okey lah. Kita terang sikit demi sikit lah. Salam tu mana sejahtera atas penghulu. Said penghulu. Ada orang kata mana ini letak Sayyidina pada lafaz selawat ni, dia menjatuhkan martabat Rasulullah. Ada dia kata begitu. Sebab Rasulullah ni Nabi lebih tinggi pada penghulu. Dia ingat penghulu rembau kan, penghulu bukan penghulu rembau. Jadi dalam kitab Al-Bajuri kata penghulu ni, Said ni artinya man sada fi qaumihi. Mana orang yang memimpin pada kaumnya. Kan, orang yang menjadi pemimpin di kaumnya.
Ataupun lagi ulama kata, man kathura jaishuhu. Orang yang banyak tenteranya atau banyak ramai pengikutnya. Ada kata Said ini maknanya adalah orang yang tidak orang yang tidak dikongkong oleh sifat pemarah. Orang yang tidak dikongkong sifat pemarah, dipanggil Al-Halim. Said, orang pemimpin mesti ada halim, tak boleh ada pandang barat. Dan semua sifat ini ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu panggil Said. Dan ada hadis Rasulullah kata, ana sayyidu auladi Adam wala fakhra, kama qala. Aku ni Said, pemimpin, penghulu anak cucu Adam, dan tidaklah aku berbangga-bangga. Jadi bolehlah Said al-Anbiya. Anbiya ni keluarga Nabi. Orang dapat apa ni? Orang lelaki yang mendapat wahyu pada Allah. Okeylah. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Jadi selawat dan salam atas keluarganya. Atas keluarga Rasulullah. Tak? Keluarga Rasulullah ni siapa? Dia ada dua. Satu, dia ada beberapa pandangan ulama lah. Satu, keluarga dari segi nisbah dapat zakat, dapat sedekah. Jadi sebab keluarga Rasulullah ni ada yang tak, memang dia orang tak boleh terima zakat, tak boleh terima sedekah. Jadi kalau kita jumpa orang keturunan Said ke Habib ke, tak boleh kita bagi dia zakat, tak boleh bagi dia sedekah. Sebab itu ada larangan daripada Nabi SAW sendiri. Siapa dia? Yakni keluarga Hashim dan Bani. Yang ni tak boleh terima zakat, tak boleh terima sedekah. Sebab dia keturunan yang mulia. Hadiah boleh bagi. Walaupun begitu, para ulama bahas lagi. Macam mana sekarang? Dulu memanglah dia orang ni tak boleh terima sedekah, zakat. Sebab dalam Baitul Mal ada harta rampasan perang. Ada lagi benda-benda yang bukan berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan sedekah. Bolehlah dia orang tu kalau fakir ke miskin ke, dapatlah bantuan Baitul Mal daripada sumber yang bukan daripada sedekah dan zakat. Sekarang dah tak ada. Baitul Mal tak ada lagi peruntukan untuk keturunan ni. Kalau dia fakir, dia miskin ke apa ke, dia tak ada peruntukan dalam Baitul Mal. Aku keturunan Said, dia macam mana lagi nak buat? Jadi ulama kata bila dah tak ada peruntukan dalam Baitul Mal tersebut, bolehlah diberikan zakat juga kepada diorang ni bila diorang fakir atau bila diorang miskin, kan? Sebab dah tak ada peruntukan dalam Baitul Mal, harta rampasan perang tak ada, kan? Kan, jadi keluarga Rasulullah ni, dia dikatakan Rasulullah ni kan dia ada satu datuk nama Abdi Manaf, kan? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi datuk yang nombor berapa tak tahulah. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin apa? Bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Betul? Kan? Jadi yang dikatakan Abdi Manaf ni tok nombor apa tu? Muhammad bin Abdullah Abdul Muttalib Hashim Abdi Manaf. Yang nombor 5 tu. Yang nombor 5 ni. Jadi Abdi Manaf ni dia ada 4 orang anak lelaki. Seorang nama Hashim, seorang nama Al-Muttalib, bukan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu datuk Rasulullah, yang tu Abdullah bin Abdul Muttalib ni Al-Muttalib. Jadi Rasulullah, jadi Abdi Manaf ada 4 orang anak. Jadi Hashim tu yang Rasulullah keluar daripada zuriat Hashim. Tak? Hashim tu, sebab tu panggil Bani Hashim. Satu lagi Bani Al-Muttalib. Imam Syafi'i daripada Al-Muttalib, keturunan Al-Muttalib ni. Kemudian 2 orang lagi, nama Abdi Syamsin dan Naufal. Bukan Nufail, Naufal. Yang 2 orang lagi, anak Abdi Manaf yang 2 lagi tu, yang nama Naufal dengan Abdi Syamsin, dia tak termasuk. Sebab keturunan tu banyak
menentang Rasulullah. Yang masuk keluarga Rasulullah kata dia punya ahli bait yang tu Hashim dan Al-Muttalib. Jadi Imam Syafi'i dia daripada keturunan Al-Muttalib. Jadi itu orang Hashim dan Al-Muttalib ni, keturunan Hashim dan Al-Muttalib tak boleh terima zakat dan sedekah zaman dulu punya tu kan. Tapi dah tak ada macam disebut tadi. Dah sekarang ni tak ada peruntukan dalam Baitul Mal, boleh jugalah dia orang tu ulama berijtihad. Wallahu alam. Jadi kalau kita jumpa keturunan Said Habib ke, Said ke, Syarifah ke, As-Sagaf ke, apa ke lah. Jadi kita kalau nak bagi barang kat dia, jangan cakap ni sedekah. Kita kata ni hadiah. Sebab dia keturunan yang mulia, kan? Dia tak boleh terima zakat. Jemput datang ada sedekah makan. Tak boleh, dia tak boleh mari. Pasal dia orang keturunan Said Rasulullah. Keturunan Bani Hashim. Kan? Jadi kena bagi tahu, ajak makan dia. Jangan cakap sedekah. Itu keluarga. Okey. Jadi ulama kata kalau dari segi doa, untuk doa keluarga Rasulullah ni umum orang Islam ataupun kullu mu'minin taqiyin. Jadi selawat ni kalau maksud doa termasuklah orang Islam yang lain-lain. Itu beberapa pendapat ulama. Wa sahbihi dan para sahabatnya. Sahabat ni siapa pula? Sahabat ni orang Islam, orang mukmin yang hidup di zaman Rasulullah. Kan? Dia bukan hidup zaman sekarang. Dia hidup zaman Rasulullah. Rasulullah hidup. Dia sempat bersama Rasulullah. Orang mukmin yang hidup di zaman Rasulullah. Rasulullah ada hidup lagi. Dia sempat bersama Rasulullah. Walaupun dia tak dengar suara Rasulullah, walaupun dia tak nampak Rasulullah. Walaupun dia kecil sekalipun. Kan? Dia kecil sekalipun. Dan dia mati sebagai orang Islam. Itu panggil sahabat. Sahabat Rasulullah. Kan? Sahabat ni orang yang ada kedudukan yang istimewa lah. Kan? Jadi kita wajib beriktikad sahabat Rasulullah orang yang adil. Wa tabi'in dan mengikut bagi mereka itu. Tabi'in lah pengikut Rasulullah. Tabi'in ni kalau cara umumnya, makna orang yang kalau yang khusus lah. Tabi'in yang khusus ni orang mukmin yang tak bersama Rasulullah tapi bersama dengan sahabat. Pengikut lah. Tapi kalau cara tabi'in cara umum ni, mana sekian orang ikut Rasulullah lah. Masuklah kita ikut akidahnya, akhlaknya, ketakwaannya, orang Islam lah. Mudah-mudahan termasuklah kita dalam ni. Boleh tak kita menggunakan lafaz selawat pada selain pada Nabi SAW? Walaupun dia Nabi. Musa sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Dia tak dapat istimewa tu. Dia hanya dapat Musa alaihi salam, Ibrahim alaihi salam. Tapi kalau digandingkan dengan Nabi SAW, boleh. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Alaihi ma. Kan dia ada selawat Ibrahimiyah tu. Pasal ada selawat kata Rasul Muhammad tu. Kan? Bila digandingkan Rasulullah, maka bolehlah dimasukkan ni. Keluarganya, sahabatnya, tabi'in. Kan? Selawat dan salam atas Nabi penghulu kita, Nabi SAW dan keluarganya dan sahabat dan tabi'in. Maknanya sebab digandingkan dengan Muhammad SAW, maka boleh kita selawat juga atas. Tapi kalau kita nak sebut tabi'in SAW tak boleh. Sahabat SAW tak boleh. Dia kena gandingkan dengan Rasulullah. Itu boleh. Wa ba'du fayaqulu al-faqiru ila Allah Ta'ala Abdus Samad Al-Jawi Al-Falimbani ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhi wa li jamil muslimin. Adapun kemudian ini selepas daripada itu, selepas basmalah, selepas alhamdulillah, maka lagi akan berkata. Berkata siapa dia? Al-Faqir ilallahi ta'ala Abdus Samad Al-Jawi Al-Falimbani. Dia nulis, tak nak tulis lah. Mudah-mudahan mengampuni Allah Ta'ala baginya, bagi Al-Faqir Abdus Samad Al-Jawi, dan bagi ibu bapaknya, dan bagi segala gurunya, dan segala orang yang Islam. Itu doa dia. Siapa dia? Abdus Samad Al-Jawi. Bila sebut Jawi ni, orang Melayu lah.
Ngaji petani kan Tok Guru royak, dia kata tanah Jawi. Kan turun Mekah, turun tanah Jawi, dia kata balik ke tanah Jawi. Tanah Jawi kan. Mula pelik, rupanya tanah Melayu ni panggil tanah Jawi. Orang Arab panggil Jawi lah. Al-Faqir, Faqir. Jadi fakir ni kalau kita terjemah artinya berhajat. Ada kan fakir, berhajat. Dia ambil ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahul ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu semua fuqara, mana orang-orang yang sangat berhajat kepada Allah, dan Allah itu yang kaya, maha kaya lagi terpuji. Betul, Allah tu maha kaya lagi terpuji. Sebab manusia dia kaya tapi tak terpuji. Ada manusia kaya tapi tak terpuji sebab terkut. Allah dia kaya. Kaya Allah tu maksud dia tak memerlukan. Manusia kaya, dia dengar lombong emas, 10 lombong emas. Lepas tu dapat tahu ada satu lombong ni dia nak. Itu kayap, bukan kaya, tak cukup-cukup. Kan? Okey. Jadi fakir artinya berhajat. Tapi fakir di sini bukan fakir orang yang fakir harta. Tapi fakir di sini bermakna berhajat kepada Allah. Jadi para ulama dia mengatakan dalam kalimah fakir ada berapa huruf? Ada huruf fa, 1 huruf fa, 2 huruf qaf, 3 huruf ya. Nak ra, satu lagi ra. Kan? Fakir. Fa itu ada kata isyarat kepada fana. Ada isyarat kepada fana. Fana ni artinya binasa. Tapi maksud ni binasa fana ni maksudnya, kata guru kita, membuat tumpuan yang penuh kepada Allah sehingga lupa kepada selain daripada Allah. Itu fana dari segi ilmu tasawuf. Maknanya selain pada Allah tu dia tak ingat. Dia ingat pada Allah sampai lupa kepada selain pada Allah. Qaf itu dia kata qanaah. Memadai apa yang Allah bagi rezeki kat dia. Ya syarat pada yakin. Kan? Ya tu syarat pada yakin. Ra isyarat pada rughbah. Gemar kepada Allah. Dia jinak dengan Allah. Itulah sebagian ulama memberi takrif kepada fakir. Bila ada ada qanaah, ada yakin, ada rughbah. Maknanya seronok dengan bersama Allah. Itu orang mana berhajat kepada Allah. Wallahu a'lam. Jadi dia nak sebutlah. Dan dia doakan juga kepada ibu bapanya. Ghafarallahu lahu. Semoga Allah mengampun dia bagi diri dia. Wali walidayhi, dan bagi kedua ibu bapanya. Jadi doa ibu bapa ni, dalam kitab kata, ada ulama cakap, kalau dalam sehari semalam anak tu tak mendoa kebaikan kepada ibu bapanya, maka sudah dianggap anak itu anak yang derhaka. Sudah dianggap anak tu anak yang derhaka. Dua dosa kan? Yang Allah segerakan azab kan? Salah satu dia adalah derhaka kepada ibu bapa. Selagi ibu bapa tak menyuruh kita maksiat pada Allah, wajib taat lah, wajib dengar. Kalau tak ada mak bapak, kita pun tak ada. Mana kita keluar-keluar, kita bukan keluar daripada buluh betung, bukan keluar pada batu, keluar pada ibu dan ayah kita. Sebab tu kena doa kebaikan untuk ayah dan ibu kita. Hak yang lebih diutama, hak ibu lah. Kan? Ada sahabat tanya, mana lebih dia nak patut hak yang tunaikan? Ibumu. Tanya lagi, siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Mafhum hadis. Siapa lagi? Ibumu. 3 kali. Lepas tu siapa? Barulah ayahmu. Dia kena lebihkan ibu daripada ayah. Sebab tu perkataan silaturahim.
silaturahim. Mana Allah tu letakkan rahim ibu tu nama tempat kita mengandung, duduk dalam perut mak tu dia nama rahim. Mengambil nama Tuhan Ar-Rahim. Penyayang. Ya tak? Doa ayah dan ibu tidak ada hijab untuk anak. Kan? Sebab tu ada satu profesor tu ada orang viral kan. Walaupun dia punya fahaman tu ada orang tak setuju, tapi yang ni kita setujulah. Kan? Dia jadi dapat terbaik kan, PhD apa semua. Dia pelajar USIM terbaik kan. Dia kata doa mak dia. Dia sikit-sikit minta doa mak. Jadi jangan lupalah nak peksa ke nak apa-apa doa. Umi doakan, Umi doakan. Mintalah doa. Kan? Kita minta doa rugilah. Besok dah mati mak ayah kita, rugi. Siapa nak doakan kita? Kita nak berjaya, nak dapat kejayaan, nak selamat dunia dan akhirat. Doa mak bapak lah yang penting kita pohonkan. Mak bapak yang waras lah. Tak waras tu tak ada kira, memang semua biol tu. Marah kat mana pun dia payah nak buang anak. Kan? Tengok cerita filem-filem tu, semua mengajar anak derhaka kepada ayah. Kan? Derhaka kepada mak bapak. Dia bercinta dengan satu perempuan ke, satu lelaki ke. Bercinta pun, dia kenal lelaki tu berapa hari ya, berapa bulan ya, berapa tahun ya. Kan? Yang bela mengandung dia, yang semua sara dia, mak ayah dia. Dia boleh tinggalkan mak bapak dia, pikutnya jantan tersebut. Tikutnya menyorok-nyorok dia. Tipu mak ayah dia. Contohlah. Dia ingatkan orang tu sayang dia lebih. Tak ada. Yang ikhlas dengan kita ni mak ayah kita, dengan guru kita lah. Masyaikh tu guru. Sebab tu doa pada guru dia. Sebab guru memang nak muridnya lebih pada dia. Kan? Contoh ayah kata guru yang ikhlas, dia memang nak muridnya lebih daripada dia. Guru yang ikhlas. Guru yang tak ikhlas, dia tak nak anak murid lebih daripada dia. Itu mak ayah. Sebab tu Nabi Ibrahim, ujian yang besar tu bila dia sembelih Nabi Ismail tu. Sebab kata ulama, ibu bapa ni bila sebelum ni dia ada satu cita-cita yang besar. Kadang-kadang dia tak tercapai cita-cita tu. Jadi dia sangat berhajat semoga anak tu dapat capai cita-cita yang dia nak tu, yang dia tak tercapai. Tiba-tiba kena sembelih anak dia. Satu beban lah. Tapi itu sebab tu dapat Khalilur Rahman. Orang yang Khalil. Khalil ni, okeylah. Mengaji dengan Pak T. Ibrahim dulu. Allah yarham kan. Semoga Allah ampun dosa dia lah. Allah yarham Pak T. Ibrahim. Tok Guru besar panggil dia Pak T. Jadi dia kupas. Nabi Ibrahim, gelaran dia Khalilullah. Khalil. Nabi SAW, Habibullah. Habib. Kalau terjemah dalam bahasa Melayu, kekasih. Khalil itu pun kekasih atau teman yang rapat. Habib pun kekasih. Jadi Pak T. Ibrahim kata, Khalil, apa beza Khalil dengan Habib? Jadi bahasa Arab ni, dia ada susur galur dia. Dia ada susur galur dia. Jadi Khalil itu adalah biji benih. Biji benih. Habib pun biji benih. Khalil biji benih, Habib pun biji benih. Cuma beza dia, Habib macam habbatu sauda. Habbatu biji hitam. Habbah kan, Habib, habbah samalah. Mahabbah, hubb. Jadi atau Habib ni biji benih yang padat, yang tak ada rongga walaupun sedikit. Ada lubang walaupun kecil. Habib, yakni maksudnya cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW penuh, tak ada ruang kosong. Berbeza dengan Khalil, kata Pak T. Ibrahim. Khalil, Nabi Ibrahim Khalilullah. Khalil ni biji benih, tetapi ada lubang yang sedikit, kecil.
Kan? Jadi sebab itu Nabi SAW lebih pangkat daripada Nabi-Nabi lain. Termasuk Nabi Ibrahim sebagai Habibullah. Sebab tu kita selawat banyak. Semoga Allah kasih kita. Kan? Semoga Allah kasih sebesar-besar wasilah menuju Allah adalah dengan selawat. Jadi, balik pada kitab ni. Jadi, apa ni? Kasih kan? Apa tadi sampai kasih pula. Jadi, masyaikh. Guru-guru kan. Jadi syekh ni guru-guru lah. Dia dah sebut itu masyaikh ni perlu kepada syekh dan sekian muslimin. Jadi doakan muslimin dan muslimat. Ini memanglah kita dituntut. Jadi kalau kita doakan untuk orang lain, dalam hadis kata ada mafhum hadis kan, bila seorang itu mendoakan kebaikan untuk saudaranya di belakang saudara dia tak tahu, Allah akan hantar malaikat untuk doa untuk dia. Sebab tu para ulama dia kata, aku kalau nak doa makbul, aku doakan saudara aku. Kan? Supaya benda tu dapat kat aku juga. Wallahu alam lah. Jadi kita jangan lupa doakan kebaikan pada orang Islam. Lebih-lebih dalam kalau khutbah doa muslim-muslimat ni wajib lah. Wa hadzal qismu ats-tsalitsu min kitab Sayyidis Salikin ila ibadati Rabbil alamin. Wa fi bayanil muhlikat wa fi 10 abwab. Inilah kata Syekh Abdul Samad Palembang, bahagi yang ketiga, jilid yang ketiga lah, bahagian yang ketiga daripada kitab yang bernama Sayrus Salikin ila ibadati Rabbil alamin. Iaitu bahagian ketiga ni pada menyatakan akan segala yang membinasakan akan hati. Apa yang merosakkan hati? Penyakit hati, sifat mazmumah. Dan yang membinasakan akan ibadah. Di dalamnya 10 bab. Ibadah tu mungkin sah dari segi fiqh. Tapi bila tak ada khusyuk, tak ada ikhlas, ada takabur, ada ujub, rosaklah ibadat tu. Tuhan tak terima. Dari segi fiqh mungkin sah. Kalau kita semayang cukup syurun, cukup syarat. Itulah. Jadi akan datang. Yang binasakan hati ni sifat-sifat mazmumah lah. Sifat-sifat yang dicela. Sifat-sifat yang tak ada pada Nabi dan Rasul. Fardu ain. Kita kena bersihkan hati kita pada sifat mazmumah. Fardu ain. Mana setiap orang kena. Bukan fardu kifayah. Riak. Kita kena bersihkan hati pada riak. Fardu ain. Supaya ada ikhlas. Sebab ikhlas itu adalah untuk menerima ibadat kita, ada ikhlas. Kalau tak ikhlas, Allah tolak. Bersihkan hati pada kedekut, bakhil. Fardu ain, bukan sunat, bukan fardu kifayah. Semayang jemaah bolehlah fardu kifayah. Kan bersifat dengan zuhud, fardu ain, bukan sunat. Zuhud tu mana tak cinta dunia. Sebab cinta dunia ni hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia ni kepala segala kejahatan. Cinta dunia macam-macam lah. Hubur riasah, gila kepada nak jadi ketua, jadi pemimpin. Riasah, rumah ini pemimpin. Rebut-rebut. Hubujah, kasih pada glamour. Kan? Jadi kena bersihkan hati pada tu. Itu hukumnya apa? Fardu ain, bukan sunat muakkadah, bukannya fardu kifayah. Jadi fardu, setiap orang kena bersihkan. Jadi kata 10 bab. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung lagi. Ini mukadimah lah secara ringkas. Jadi kitab Sayrus Salikin ni ada 4 kitab. Ada 4 jilid. Tetapi yang kita straight baca pada jilid yang ketiga. Nak menerangkan penyakit-penyakit hati dan cara nak bersihkan hati. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdik. Untuk makluman, saya terima kasih banyaklah. Lupa nak ucap terima kasih kepada Tuan Haji Ramalan dan pihak pentadbir Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan. Jadi pihak pentadbir ini berharaplah kepada siapa-siapa yang melihat video online ni untuk menyebarkan kuliah ni dan juga boleh memberi sikit sebanyak sumbangan
dalam akaun itulah ada bank Islam dan juga BUS, supaya mereka dapat meneruskan aktiviti menyemarakkan lagi syiar Islam, untuk sama-sama mengangkat darjat agama kita. Agama kita tinggi dah. Al-Islamu ya'la, al-Islamu ya'lu. Betul. La yu'la alaih. Islam itu tinggi dah. Tak ada siapa yang boleh mengatasinya. Tapi orang Islam yang tak tinggi. Jadi dengan kita memberi sumbangan, mudah-mudahan Allah terima kita, mengampun dosa kita, maka semaraklah aktiviti-aktiviti penyebaran ilmu di surau An-Nur. Wallahu wa rasuluhu wa ya'lam.